Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia daripada Allah, kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini. Sebelum kata selang bicara tak kenal maka tak cinta, saya ingin memperkenalkan diri saya, Fatania binti Iman, dan juga rakan-rakan saya untuk membicarakan forum pada hari ini, iaitu saudara saya, saudara Tampu dan saudara Naim. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin terangkan serba sedikit berkaitan tajuk hari ini, iaitu falasi yang terdapat di media sosial memberi kesan baik dan buruk kepada masyarakat. Falasi bermaksud kesilapan daripada pemikiran kita ataupun yang lebih tepat, iaitu alasan atau kesimpulan yang mengelirukan dari penyalahgunaan proses takut. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan pada panel pertama. Okey, falasi ialah percakapan yang bersikap keras. Bolehkah panel pertama menjelaskan kesan baik dan buruk terhadap masyarakat? Okey, terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Nasrul, nombor metrik I22 0406. Saya ingin menjelaskan tentang apa yang diberikan kepada saya tadi. Soalan yang ditujukan kepada saya tadi berkenaan dengan kesan baik dan buruk terhadap masyarakat berkenaan falasi kan. Falasi ini terbit dari persepsi yang salah dan mungkin bersifat prajudik ataupun dalam bahasa Inggeris prejudice. Sikap ini juga sukar untuk diubah dan kebiasaannya orang yang mempunyai fikiran secara tight atau keras ini sentiasa akan berkatakan apa yang mereka tahu tanpa menilai perkara tersebut sama ada betul atau salah. Dalam era globalisasi ini ataupun era moden inilah, seperti yang kita tahu, orang akan menilai perkara tersebut menilai tersebut atau dengan tidak menilai dengan mengatakan yang apa yang mereka tahu tanpa nilai perkara tersebut sama ada betul atau salah. Dalam era globalisasi ini, seperti yang kita tahu, seiring dengan era kecanggihan teknologi global masa kini memudahkan seorang itu untuk menyebarkan suatu maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat di seluruh dunia dengan hanya menggunakan media sosial. Dan juga seperti yang kita tahu, di dalamnya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya mempunyai pelbagai maklumat dan memudahkan seseorang untuk mendapatkan maklumat dan menyebar maklumat secara mudah dengan hanya mengakses kata kunci tersebut. Orang sekarang cari semua benda dengan kata kunci saja. Semua boleh dapat dengan kata kunci saja. Sekiranya penyebaran maklumat tersebut adalah baik dan benar, maka akan memperolehi kesan yang baik. Tetapi jika sebaliknya, ia akan mengundang kecaman dan perselisihan faham antara netizen di luar sana. Kita sebagai manusia yang beriman, kita perlulah beradab dalam menyampaikan sesuatu maklumat dan perlu mendapatkan bukti serta kebenaran demi untuk mengelak dari timbulnya sebarang fitnah kepada kalangan kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cik Moderator. Saya serahkan kembali kepada Cik Moderator. Okey, terima kasih kepada panel pertama yang telah menjawab soalan saya dengan tepat dan baik. Okey, apa yang dapat saya rumuskan daripada hujah panel pertama ialah apa yang kita dapat terapkan di dalam media sosial ini. Kita perlulah sentiasa berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu maklumat dan sebagainya.
Okey, soalan kedua kepada tanya kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan falasi sikap? Okey, beri satu contoh falasi sikap yang terdapat di dalam buku dan kan tanya kedua. Okay, pertama sekali, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Naim Adinin bin Muhammad Hamzah, bernombor menteri I2220649. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Di atas soalan yang diajukan kepada saya, ada dua soalan yang moderator ajukan kepada saya. Yang pertama, moderator minta saya untuk berikan maksud atau memperjelaskan maksud falasi. Dan soalan yang kedua, moderator memohon saya untuk memberikan contoh falasi yang terdapat di media sosial. Pertama sekali, saya akan kupaskan kenaan dengan maksud falasi, insyaAllah. Pertama sekali, falasi ini merupakan falasi sikap ini merupakan satu kesalahan daripada berfikir. Dalam berfikir yang terjadi ketika seseorang menolak ataupun menerima pernyataan tersebut berdasarkan sikap atau keyakinan yang terhadap topik tersebut, tanpa mempertimbangkan faktor atau kebenaran yang ada. Maknanya kat sini falasi sikap ni dia orang kata apa? Dia dalam keadaan ingin menerima atau menolak pernyataan tersebut, dia tak meneliti faktor ataupun kenyataan tersebut terlebih dahulu. Okey. Dan yang kedua, dia juga bertindak balas dengan berdasarkan peribadi kita sendiri. Itu betul dan seterusnya. Setiap orang juga mempunyai sikap dan mempunyai sikap yang berbeza-beza, dan sikap ini berkait dengan emosi. Sebab apa saya kata berkait dengan emosi? Contoh yang kita dapat lihat sekarang, saya berikan contoh. Kalau emosi kita baik sekarang, maknanya sikap kita juga baik. Contohnya macam keadaan kita berempat sekarang, mempunyai emosi yang baik, maka sikap kita juga akan baik dan juga akan teratur. Dan sebaliknya, jika emosi kita tidak baik, maka sikap kita juga tidak akan baik. Contoh lebih jelas yang saya boleh bagi, saya ambil seseorang individu. Contohnya individu tersebut tidak menyukai sayur atau tidak makan sayur. Apabila beliau tidak menyukai sayur, maka dia akan tetap terapkan dalam minda dia ataupun mempunyai falasi sikap kesendirian dia, iaitu dia akan menolak pernyataan-pernyataan daripada pihak lain walaupun pihak lain menyatakan pernyataannya benar. Contohnya pihak lain mengatakan sayur itu mempunyai makanan yang merupakan makanan yang berkhasiat dan juga mempunyai gizi yang berkhasiat. Tapi individu tersebut yang mempunyai falasi sikap dengan pendiriannya, dia akan tetap akan menolak pernyataan-pernyataan daripada pihak lain. Okey, daripada contoh yang saya bagi tadi, kita juga boleh lihat daripada media sosial, iaitu contoh daripada perbuatan-perbuatan seseorang individu dalam media sosial. Ada golongan yang menerima falasi tersebut, ada juga golongan yang tidak menerima perbuatan tersebut, walaupun perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang baik. Okey. Dan berdasarkan soalan yang kedua yang diajukan oleh moderator berkaitan dengan contoh falasi daripada media sosial, InsyaAllah saya akan bagi satu contoh falasi di media sosial. Saya ambil seorang content creator yang bernama Isa bin Batal Zaman, atau lebih manis atau lebih mesra dikenali sebagai Isa Aisyah. Okey, Isa Aisyah ni adalah seorang content creator yang famous juga lah. Yang kalau saya sebut Isa Aisyah ni, mungkin ramai semua dah tahu. Betul, semua tahu, insyaAllah. Dia juga merupakan content creator yang berjaya juga. Isa Aisyah ni dia banyak mengakses video dalam YouTube berkaitan dengan bantuan yang dia bagi. Contohnya daripada bantuan segi pakaian, bantuan segi makanan, wang dan sebagainya. Dengan bantuan tersebut juga dapat meringankan beban masyarakat. Tetapi itu adalah pendapat saya, meringankan beban masyarakat. Tapi ada falasi sikap yang kurang baik daripada golongan-golongan yang tidak menyokong perbuatan tersebut, dan golongan tersebut menganggap atau menterjemah falasi tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Contoh yang mereka menganggap perbuatan daripada Isa tersebut adalah satu perbuatan yang bengah-bengah, ataupun satu perbuatan yang ingin menunjuk-nunjuk wangnya, ataupun ingin meraih perhatian. Tapi itu adalah pendapat mereka. Pendapat saya, seperti yang saya katakan tadi, adalah satu perbuatan yang punya nilai murni baik, kerana dengan niat beliau ingin meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat. Tapi sebaliknya, golongan-golongan yang punya falasi yang tidak baik itu menterjemahkan perbuatan-perbuatan tersebut adalah satu falasi sikap yang tidak baik. Dan golongan-golongan ini juga ada yang memberi kecaman dan sebagainya. Itulah yang merupakan falasi sikap yang boleh saya kupaskan. Setakat itu saja. Saya kembalikan soalan kepada saudara moderator. Okey, baik, terima
kepada panel kedua kerana menjawab soalan saya. Okey, apa polisi dan kita sebenarnya orang ini usia bertanggung buruk kepada dia. Okey, dan ini boleh menimbulkan konflik, menjatuhkan maruah seseorang tersebut. Okey, sebagai kedua tersebut pula. Soalan dia maklum kan menjadi satu platform untuk utama kepada seluruh pengguna ini. Apakah pendapat panel tentang media sosial menjadi tempat yang dakwah dan pengguna? Okay, pertama kali terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator. Nama saya Tengku Ahmad Ashraf bin Tengku Mazlan, nombor metrik I220643. Di sini saya akan menjawab soalan moderator, iaitu adakah media sosial menjadi tempat penyampaian dakwah dan apa kesan dari penggunaannya. Di sini saya menjelaskan berkaitan dengan penyampaian dakwah di media sosial ini juga mempunyai kesan baik dan juga kesan yang buruk. Seperti yang kita sedia maklum, media sosial ini menjadi platform utama masyarakat di serata dunia. Contoh seperti WhatsApp, YouTube, TikTok, semua tu. Pada era kini yang kita dapat lihat, pendakwah semakin ramai di media sosial. Akan tetapi, adakah mereka itu mengikuti satu aliran saja? Kerana ada juga yang mengaku ustaz, tetapi penyebaran dakwahnya kadang ilmu tanpa guru ataupun tanpa soal sidik menyampaikan ilmu tersebut dan sebagainya. Contoh yang saya dapat bagi, kes baru-baru ni iaitu Aiman Bana. Aiman Bana tu seorang Instagramer ataupun seorang yang terkenal dengan penyampaian ilmu dia, penyampaian hukum dia tanpa rujukan yang betul. Dan ini menimbulkan beberapa falasi kepercayaan dari pengguna media sosial dan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat apabila mereka mempercayai ilmu yang disebarkan tanpa rujukan yang betul dari pakar-pakar yang tepat. Kesan yang baik pula, pengguna media sosial dapat mencari ilmu ataupun dapat mengakses maklumat yang mereka inginkan daripada para ilmuwan dan juga para ilmuwan juga dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka sampaikan atau dikongsikan kepada masyarakat, seperti contoh Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar dan sebagainya, di mana kita dapat lihat mereka berkongsikan maklumat ataupun menyampaikan dakwah serta ajaran-ajaran ilmu yang tepat berkaitan dengan akidah ajaran Islam melalui platform-platform seperti YouTube, TikTok, live macam tu lah. Dan ini mewujudkan pelbagai falasi pemikiran di negara kita. Manakala kita lihat di media sosial, kita dapati bahawa ramai pengguna media sosial iaitu dari pelbagai kaum dan agama. Jadi kita perlulah berhati-hati dalam menyampaikan ataupun menyebarkan dakwah di dalam media sosial, kerana ini akan menghadirkan kesan yang buruk ataupun baik. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Cik Moderator. Okey, terima kasih kepada panel ketiga yang jawab soalan baik. Okey, apa yang saya boleh rumuskan dari hujah panel ketiga, sebagai pengguna media kaji terlebih dahulu sebelum menyampaikan sesuatu ataupun membaca untuk mengelak daripada sebarang penipu. Kesimpulannya, kita sebagai manusia perlulah menggunakan media sosial dengan sebaik mungkinlah, kerana ia boleh menyebabkan kesan yang buruk dan juga kesan yang baik. Jadi kita perlulah meneliti dengan terlebih dahulu apabila maklumat yang terdapat dari media sosial, dan juga perlu mendapat bukti kebenaran terlebih dahulu sebelum menyampaikan sesuatu maklumat untuk mengelak dari menimbulkan falasi sikap yang tidak baik. Okey, saya harap dari perkongsian ini dapat memberikan manfaat yang baik dengan sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.